Belak main. Tapi lepas mantap. Maulah mantap. Kan. Lepas ada yang tingkat kontrak dengan kita. Macam mana pun kita kena ambil maulah. Sebab lepas boleh buat semua. Kan. Jadi insyaAllah terima kasih kepada Maula Entertainment yang lepas bersama dengan kita selama 5 hari daripada kemarin. InsyaAllah sampai nanti kita ada program daripada kemarin sampai 31 bulan nanti insyaAllah. Malam tahun baru kita nak sambut malam tahun baru insyaAllah dengan berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kita nak biar mabuk ni dia bergema dengan berselawat. Kita ni alhamdulillah yang dengan majlis bersama setiap bulan beli wang lagu bulan. Jadi orang dah lagi tampil berselawat, berselawat macam-macam alhamdulillah. Dan majlis bersama pun tak lepaskan peluang. Jadi dia resi tu mana? Dia resi esok. Kita bagi ustaz nyanyi dulu boleh? Okey Nuna. Ustaz nak nyanyi. Baik. Malam ni kita nak bawa tajuk rumah tangga surgawi insyaAllah. Jadi Ustaz nak kupas kat kita macam mana kita nak mencapai sebuah keluarga yang seolah-olah kita duduk yang kita nak sebut kata baiti jannati. Rumahku surgaku, duduk dalam rumah rasa macam dalam syurga. Macam mana rasa dalam syurga? Macam seronok dalam rumah. Kan? Bila dalam rumah dia rasa duduk tak teruk. Dia tak senang dia nak keluar, kita duduk dekat luar seronok lagi. Kan? Tapi kita tengok ada rasa seronok dalam rumah tangga yang tu kita katakan perlukan kerjasama di antara isteri pula. Baru dengan seronok. Jadi kita tak mampu tanya yang orang isteri nak dengar je. Tak nampak jadi tu. Dia nak dengar je. Kita. Aduh. Okey, baik. Jadi yang muda-muda kat belakang sana tu boleh rasa-rasa baik. Kau angkat ayam apa? Kau Ustaz yang lagi dia boleh order. Boleh, korporasi apa? Korporasi tak apa. Boleh tak? Korporasi lagi sekali. Dia suruh order, kita order. Jadi insyaAllah, saya rasa tak mahu nak melengahkan masa. Kita nak serah kepada pihak saya insyaAllah Ustaz. Untuk mulakan ceramah kita pada malam ini dan saya memberikan masa dan ruang sepenuhnya. Silakan Ustaz. Macam duk saja. InsyaAllah. Santai-santai insyaAllah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat sikit sekali. Walaupun depa ada makan kan. Ada yang sudah makan dah mai sini kan. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tu dia baru jadi. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ilahana anta maqsudana wa ridhaka matlubana amin. Amma ba'd. Apa khabar semua, sihat? Sini apa khabar no? Apa. Kalau baling lain, baling apa khabar? Dia tak queue sangat. Maupun ni apa khabar lah. Sihat semua alhamdulillah. Syukur pada Allah SWT kita dipertemukan malam ni dalam malam yang penuh barakah. Walaupun Ustaz Fidaus saya tak tinggal lah di mana-mana tempat. Kalau saya pegang mikrofon ni, saya akan sebut beberapa nombor. Pertamanya malam ni nombornya adalah 21. Yang kedua nombor 2. Apa benda pula kan? 21 yang pertama ni adalah ialah dalam kita dulu Thai festival food kot lah. Dalam kita duk makan coconut shake pun duk on the way. Bayang semua kawan-kawan yang di live dan sebagainya ni, ibu ayah sekalian, kita kena insaf bahawa di sana hari yang ke-83 sejak 7 Oktober peperangan di Palestin. 21 yang saya sebut tadi adalah 21,000 syuhada yang telah direkodkan.
itu pun ibu sekalian, bapa kakak semua dalam keadaan lebih 7,000 orang yang masih lagi berada di bawah runtuhan bangunan. Mana kata 7,000 ni, kalau tanya orang di Gaza ni, kawan-kawan kita kan cerita Gaza Malaysia kan, Ustaz Nadir kan main dah sini kan. Kata beliau, kita anggap 7,000 ni pun syahid lah. Yang belum dilihat jenazah dia lagi di bawah runtuhan bangunan. Jadi saya sebut-sebut ni bukan apa, supaya kita ni jangan mati yang benar tu. Setengah orang kita kan boykot, habis dah, dia berhenti dah. Doa pun tak apa nak ada dah. Tadi saya tak puasan masjid ni, ada. Kulut nazilah, jangan stop. Ni kita lah ayah-ayah, suami-suami syurgawi ni, sembahyang di mana pun kulut nazilah, jangan tinggal, doa dan sebagainya. Teruskan bercerita pada anak-anak generasi kita, siapa itu Palestin, siapa itu Hamas, siapa itu Zionis Israel. Kawan aku mana? Tak beri, siap kan? Ada Musa, ada anak lain, baru jadi ayah. Berapa hari ni? Jadi ayah berapa hari dah? Lupa. Berapa hari? 21 hari. Dia nak sebut hari. Ini yang ni. Mantap. Tak ada nama Azad. Kesian. InsyaAllah. Banyak Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, nombor yang kedua, 2 bulan lebih lagi kita nak masuk Ramadan Al-Mubarak. Maknanya bila 2 bulan lebih lagi ni, maknanya kita nak kena buat persiapan, nak kena ready jiwa raga kita, nak jumpa dengan bulan Ramadan kan. Kalaulah ulama-ulama sebut waktu ni kita dah kena letak anak benih dah, untuk kita siram benih tersebut, supaya bulan Ramadan nanti adalah bulan untuk kita petik dia punya hasil saja. Bulan untuk kita ambil dia, menikmati dia punya kelazatan buah-buah dia, insya-Allah. Okey, baik Ustaz Firdaus, nak straight to the point lah. Boleh. Sebelum tu boleh tak nak tengok sikit depan kita ni? Ni ramai bujang kan, ramai dah kahwin. Hak bujang cuba angkat tangan tengok. Hak bujang. Ujung bujang ni. Sudah. Boleh tak masalah. Kan? Berapa orang bujang kan dah kahwin ni? Nampak gaya ramai dah nikah kan? InsyaAllah. Okey, baik. Pertama sekali, sebut tentang rumah tangga syurgawi ni kenapa? Pasal apa kita cerita benda ni? Okey. Ibu ayah semua, saya nak sebut benda pertama adalah menjadi satu kebimbangan yang sedang diperbualkan oleh alim ulama kita hari ini. Apa dia? Iaitu dengan dunia yang ada di tangan saya ni. Handphone kita ni kan? Apa berlaku bila berlaku keadaan gejala TikTok, gejala macam buruk sangat tak juga Ustaz, fenomena TikTok, Facebook, Instagram, Telegram dan sebagainya ni. Apa yang anak-anak muda fikir adalah setiap hari kena ada konten. Nak post cerita apa dalam TikTok tu. Okeylah nama kawan tu Firdaus Sirabi. Dia pun lari berjoget, tak apa, joget pasal masjid. Kan, lompat sana apa, baru ni 0 point. Teruk aku tengok gelap kali tu. Tak apalah kalau isi TikTok tu tentang benda yang nak ajak main rumah Allah. Okey. Tapi yang ustaz-ustaz kita bersembang hari ni adalah tentang bahayanya masyarakat bila isi rumah tangga pun dijadikan isi ataupun konten kepada video-video yang dikeluarkan. Jangan terkejut lah depan saya ni. Jadi saya nak bagi isu semasa dulu. Kan? Sebelum kita cerita macam mana nak pergi syurga sama-sama ni. Ibu ayah sekalian ya. Jangan terkejut. Ada guru-guru marketing, guru-guru yang ajar macam mana nak naikkan kita punya follower, nak bagi reach kita tinggi, engagement kita tinggi. Salah satunya adalah dengan buat nak bercerai. Kena buat cerai Ustaz. Ada. Bahkan kami boleh sebut siapa nama guru itu yang mengajarkan kepada founder-founder toke-toke produk ni. Okey, hang nak naikkan produk supaya ada awareness, orang tahu hang ni jual bedak sejuk, katalah bedak sejuk. Lalu orang tak tahu lagi, hang baru nak buka modal nak buat bedak sejuk ni. Lalu bagi tahu macam mana
buat hang ni nak bercerai. Contohnya dia ajar, okey, malam ni dan esok delete semua gambar pasangan di Instagram. Kemudian yang kedua, tulis benda-benda yang seolah-olah gini. Tak apalah, kita ada Allah. Kan, aduh kat pantai lah, orang tak hargai kita, supaya masyarakat meneka-neka, oh dia ni nak berpisah dah kot. Okey, saya nak ringkas cerita bahawa gejala yang berlaku dalam masyarakat hari ini sehinggakan isu-isu rumah tangga ni jadi bahan mainan. Okey, sabar dulu. Saya kita cerita macam mana solusi kita nak selesai sama-sama kita. Kompon Allah, Nak makan apa? Boleh. Tidak. Makanan. Ini bukan ceramah, ini jamuan. Ini dia bersilat tulis kat banner ni. Jamuan perdana, kuliah disediakan. Dia tulis. InsyaAllah. Okey, ibarat semua. Pasal apa saya cerita pada ni, bagi ibu-ibu yang ada anak-anak, jom kita tengok anak sama-sama. Bagi abang kakak yang baru mendirikan rumah tangga, macam kawan saya Ustaz Amri, yang saya pun tak sampai 10 tahun lagi Ustaz, baru 8 tahun ni baru 9, perkahwinan anak baru 3. Bagi yang tengah diintai bakal-bakal menantu kepada anak dia, kan, semua ni kita kena tahu isu-isu ni sedang berlaku di kalangan masyarakat. Okey, saya nak sebut apa? Dalam Islam begini, yang pertama, ada beberapa benda yang kata ulama fiqh berdasarkan hadis Nabi SAW, benda ni buat melawak pun jadi, buat main pun jadi. Melawak betul tak? Lama ceramah kot KL kan? Aduh, aku dah tukar lidah ni bagi dia bunyi Kedah. Kan? Benda ni kalau melawak dia dikira sah. Salah satunya adalah soal penceraian, talak. Main-main je. Kita pisah malam ni, lihat kita kira cerai, tengok malam ni jadi ya, esok kita baik balik. Main-main je. Bawa pergi mahkamah, mahkamah akan putuskan benda ni berdasarkan hadis Nabi tadi, dan ulama-ulama fiqh kita akan sebut benda ni dikira sah penceraian. Sama lah dengan isu tadi, buat-buat nak bercerai. Sehingga kan Ustaz bila jangan terkejut lah, mereka kaji tau, ibarat semua dengar elok geng-geng marketing ni, mereka kaji tau, perceraian ni limit dia 3. Makna 3 baru jadi talak 3. Kali pertama cerai sekali, rujuk, settle. Ada 2 lagi peluang. Cerai sekali lagi, baru 2, ada 1 lagi. Mereka boleh buat kita jom bercerai 2 kali, lepas tu produk kita naik. Kita bercerai 2 sekali, kemudian kita lancar produk baru. Tak kira lah buku ke, benda sejuk ke, produk cat muka ke, tetek-tetek kosmetik kan, kahwin, produk pun ni, lepas tu jatuh. Jom kita bergaduh sekali lagi, benda ni disusun. Okey, nak sebut yang kedua, dalam Islam bagaimana? Jangan lupa kepada satu ayat Allah SWT. Ustaz bila kena bagi ayat ni, kita ceramahnya bukan imam. Ada satu ayat yang Allah sebut bahawa antara tugas yang paling digemari oleh syaitan iblis adalah, saya ulang ayat ni, antara tugas dan kerja yang paling digemari oleh syaitan dan iblis, sehingga kan di kalangan syaitan iblis ni, kalau member dia ni boleh buat benda ni, hang ni iblis yang paling power kalangan kami. Dia akan sembang macam tu, Pak Long. Apa dia? Wafarriku bainal mar'i wa zawji. Kalau Ustaz bila letak ayat awal tu sikit, saya lupa. Apa dia? Memisahkan bainal mar'i wa zawji, memisahkan di antara lelaki dan isterinya. Dia masuk dalam mulut. Okey sana dia boleh buat ramai dia. Boleh. Dia pun ingat ceramah tak? Tak maaf. Dalam live apa tak tahu, kami berperang ni. Berperang. Bismillah. Oh, telan lah. Telan tu. Buat macam mana? Makan binatang mentah tu. Halal Ustaz lah? Halal. Tak sebelah kan? Tak boleh. Dia masuk mulut. Semalam kena malam ni dia meriah tu. Semalam okey, dia tengok amalan tu. Kita dosa banyak. Dia nak pahala banyak.
kawan-kawan yang sedang muda-muda ataupun yang dah lama kahwin, kita kena ingat syaitan ni dia akan dapat pangkat Datuk, Tan Sri, Tun, mana peringkat dia lah, kalau dia berjaya buat satu tugasan yang paling besar sekali, iaitu fariqu bainal mar'i wa zawji, memisahkan di antara lelaki dan perempuan, dengan maksud memisahkan suami dengan isteri dia. Hak ni paling besar sekali. Sebab tu ujian dalam perkahwinan ni, saya suka sungguh tengok depan saya ni ada paklong-paklong, ada maklong kan. Ni macam muka ngengkuat masjid ni. Tengok senyum macam saat kita dah. Kan? Semua belakang-belakang kan, tua muda. Saya suka sebab apa? Tajuk ni sebenarnya bukan tajuk kami yang muda-muda je dah. Kan? Tajuk ni ujian perkahwinan ni kepada semua orang. Selagi hayat di kandung badan, ujian ni akan main kepada kita. Kita jaga dua benda ni. Saya suka mula dengan amaran awal. Dalam Islam tak boleh buat main kepada soal talak, walaupun gurau dia dikira sah. Yang kedua, kita kena faham memang tugas syaitan dan iblis ni adalah memisahkan di antara suami dan juga isteri dia. Kalau bahasa kita, syaitan kalau buat benda ni pahala dia banyak sikit. Bahasa kita tadi, kalau buat ni dosa dia lebih banyak, maknanya pangkat dia lebih besar, sebab dia berjaya memisahkan di antara lelaki dan perempuan. Okey, habis kat situ. Ustaz Bidon nak mencelah macam mana ni? Sila, jalan. Tak cik ya, duduk saja, kau nak shake dapat. Saya nak mudah tadi. Hasil duit dia, orang masuk duit banyak, tak apa. Halal lah. Okey, baik. Okey, jom kita pergi episod 2 pula. Tadi episod 1. Okey, sekejap kita buka soalan ya? Boleh? Boleh kan? Kat kita boleh. Sekejap kita buka soalan. Saya banyak lagi nak tengok dia. Sudah. Okey, baik. Kita buka episod 2 pula. Okey, begini. Jom kita tengok dalam Islam ni sebenarnya apa tujuan rumah tangga ni dibina. Okey, ibu yang semua, abang-abang, kakak Islam, kawan-kawan Islam, tengoklah dalam mana-mana rujukan kitab-kitab ulama yang membahaskan tentang soal perkahwinan. Semuanya akan sebut bahawa keadaan yang berlaku dalam masyarakat hari ini puncanya ataupun asasnya akan balik semula kepada soal rumah tangga. Okey, apa dalil dia? Jom kita pergi sebelum Bushra berselawat malam lah nanti tahun baru ni, kita cek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, dalam dolar kita malam ni ataupun pentah kemah kita malam ni, siapa yang boleh hafal benda ni dia kemah. Apa dia? Nasab keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan dalam satu hadis Nabi SAW, hadis riwayat Imam Bukhari, nama Nabi disebut dengan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Lu'ay, lagi bin Ghalib, lagi bin Fihr, lagi bin boleh ke arah Yasin apa zaman malam ni? Lagi hang sambung. Ringkas cerita, sebab aku boleh ingat lupa ni. Tak apa. Ceramah dah pandai cover. Dia sampailah last sekali bin Adnan. Berapa semua? 22 jalur keturunan Nabi yang direkodkan. Okey, tak apa sebab saya bukan nak cerita bin nama tu. Tapi kita kena menyesal lah kalau kita tak boleh sebut, termasuk saya. Sebab apa ni, kata sayang Nabi tapi tak boleh nak cerita nama Nabi sampai habis. Pelik lah, kata umat Nabi tapi tak boleh nak sebut nama umat Nabi, nama Nabi SAW sampai habis. Okey, semua nama Rasulullah SAW sampai bin Adnan ni ada beberapa sifat. Yang pertama, kata Syekh Ali Al-Maliki Al-Hasani tentang keturunan Nabi SAW. Yang pertama adalah disebut keturunan Nabi SAW ni adalah keturunan yang suci, terpelihara daripada sebarang unsur penzinaan. Tak ada di kalangan daripada tok Nabi bernama Adnan tu sampailah kepada Abdullah yang lahir anak lahir ni hasil daripada penzinaan, kecuali semuanya bertemu dengan perkahwinan. Sallallahu alaihi wasallam. Makna pernikahan yang sah
lahir zuriat daripada perkahwinan yang suci. Satu. Yang kedua, kata Syekh Ali Al-Maliki Al-Hasani dalam Al-Insanul Kamil, bila sebut tentang keturunan Nabi SAW adalah sebagaimana yang Allah nyatakan dalam Al-Quran, wa taqallubaka fis sajidin, daripada wajah-wajah mereka, perbuatan-perbuatan mereka, semua daripada Adnan sampai Abdullah, dan sudah pasti kepada Nabi SAW ni, pada wajah mereka sajidin, terlihat wajah orang-orang yang sujud pada Allah SWT. Apa maksud dia? Semuanya di kalangan orang yang menyembah Allah, semuanya kalangan orang yang sujud pada Allah. Walaupun namanya mungkin berbeza, Ustaz Firdaus. Mungkin waktu itu namanya agama Hanif, waktu itu agamanya ini mengikut syariat Nabi pada ketika itu. Nabi-Nabi terdahulu, suhuf-suhufnya, suhuf Ibrahim, suhuf Musa, tapi semuanya adalah kalangan tidak tercemar dengan sebarang elemen kekufuran pada Allah. Okey, kenapa cerita benda ni? Sampailah kepada satu kisah. Satu hari raya semua, ni kita sembang mana? Okey kan? Okey. View pun okey, tinggi. Oh bagus. Ni TikTok. Oh, Allah, Zat bila ni bagus tau. Guna semua. Apa okey, Pak ni apa dia? Rezeki kan? Okey. Aku Orang nak cek screen. Cek screen ni ada screen. Kalau tak macam dengan semalam pun tak apa lah. Semalam macam mana? Malam berapa? 7,000 lebih. 7,000 lebih. Malam ni dapat 9 pun tak apa lah. Semalam alhamdulillah kita kepada program TikTok semalam kita dapat tubuh canggih semalam sebanyak 177,000. Kita convert semalam jadi orang kita dapat 2,700 ringgit daripada gift TikTok semalam saja, dari TikTok semalam. Itu baru masa saya tak ambil sepiang pun daripada gift TikTok ni. Orang semuanya kita akan infak kepada Masjid Abu Samaduk. Tapi tak kena faham, kalau dia duduk marah apa ni dia infak pakai gift semua dia tak bagi dia. Betul lah, nak infak bagi dia. Tapi dia pun suka tu naik naik singa lah apa-apa. Kan singa jangan apa-apa. Hai kampung tu, Kampung tu. Ya kan? Kalau dia mana ustaz lagi nak tengok Ustaz lagi nak tengok macam mana singa. Jadi duduk sikit. Semua daripada game tu insya-Allah dia akan withdraw. Dan sekatlah dah terkumpul sebanyak dia tak malam ada lebih kurang dalam 8,000 lebih. Yang kita akan withdraw dan semuanya kita akan infak untuk pembangunan Masjid Al-Musyawar. Masuk tabur. Semua masuk tabur. Terima kasih banyak apa-apa. Sambung nak. Dia nak habaq tak ambil sekupang tu sampai jadi sekupiang tau. Gepiang. Oh, punya tak ambil ke memang sungguh? Ada. InsyaAllah. Okey, baik. Okey, jom kita sambung. Saja nak bagi rehat sah. Ya. Okey, bagi Ustaz Ridwan ni tak duk free. Okey, baik. Kat mana tadi? Okey, jom kita tengok. Satu hari ada seorang perempuan ni saudara kepada Allah SWT, tak silap saya Abu Zar, boleh jadi satu lagi Anas. Dua-dua hari kita cek balik, dia main lupa pula malam ni nak duk layan ke gift singa apa ke semua ni kan. Orang tanya dia, hang ni nampak macam suka dekat Abdullah bin Abdul Muttalib. Siapa dia tu? Abdullah bin Abdul Muttalib, siapa dia? Bapa Nabi, ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal kau kamu suka dekat Abdullah bin Abdul Muttalib? Kata perempuan ni tadi, aku sukalah tengok muka dia bercahaya. Oh, lepas itu tengok sejuk je, tenteram, tengok wajah Abdullah. Pasal apa? Tengok muka dia ni bercahaya. Kita kan Pak Long betul tak? Ada muka orang yang kita tengok, dia ni kulit taklah cerah sangat, tapi suka tengok muka dia. Hak putih tu tak kira lah, rezeki dia lah kan. Macam ni tak apa cerah sangat, tapi tengok Allah sejuk je kan. Macam Abdullah bin Talib macam tu, dah lah handsome, tengok muka bercahaya. Berkenan kakak dia, ya aku suka lah kalau dia jadikan aku ni isteri dia. Tak apa, duduk saat bimbang-bimbang tengok-tengok tu dia dapat kad jemputan kahwin. Ni saya tambah lah bagi sedap cerita. Apa dia? Perkahwinan Abdullah bin Abdul Muttalib dengan Sayyidatina Aminah binti Wahab. Kahwin dah, tapi bukan dengan dia, kahwin dengan ibu Nabi SAW. Kahwin, tak apalah. Kahwin tu semua, orang tu jumpa balik perempuan tadi kan, katalah nama dia Leha. Hang ni suka lagi tak dekat Abdullah? Tak mau. Oh, marah. Tak mau dah kat Abdullah. Pasal apa?
Bila hang suka dekat dia, kan? Perempuan lain ni kan tak kira Ustaz, lelaki orang pun dia nak tu, aku geram juga. Tapi keluar soal tabak tadi saya tengok wanita yang bujang lebih memilih suami orang. Boleh. Dia macam dalam paper tadi, keluar paper tadi. Betul tu, apa orang nak lagi orang? Kajian mana tu? Begitu. Itu betul tadi. Wanita bujang lebih memilih suami orang. Dia pun nak shortcut. Dia pun nak shortcut. Kawan tu rumah besar dah, kereta warna putih apa? Honda apa tadi? Bukan lah. Bukan lah. Bukan lah. Kan? Kereta besar dah, rumah pun banyak. Tu kata aku. Kan? Dia pun nak shortcut maklum. Tak maulah bina rumah baru, duduk rumah kayu, rumah bocor, naik tepi jalan dulu slow-slow. Tak mau, dia nak shortcut tu, nak laki orang tu. Ingat bahagia sehari dua lah. Dia berkata ini suami orang lebih matang. Orang hak ni tak matang lagi lah. Jangan macam tu. Kerana dia tak orang masak. Enggak, tu semua bawa rosak semua. Okey, baik. Kemudian pasal orang tak suka dah Kak Abdullah, dia kata kalau dulu, okey, bayar tengok kalau dulu aku melihat pada wajah Abdullah bin Abdul Muttalib ni terpancar cahaya yang menyinar. Tetapi bila dia berkahwin dengan Aminah, aku melihat cahaya tersebut berpindah kepada Aminah. Kemudian ketika Aminah mengandung, aku melihat cahaya tersebut seakan-akan nak keluar daripada perut rahimnya Aminah. Dan ketika Aminah melahirkan siapa tadi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka cahaya tersebut terpancar keluar sehingga diriwayatkan letaknya istana Kisra Parsi di atas pantulan cahaya tersebut. Okey, apa poin kat sini? Nak cerita bahawa Syekh Muhammad Ali Al-Maliki Al-Hasani dan juga ramai ulama sirah bila cerita tentang perkahwinan menjadi suatu perkara paling penting dan besar sekali adalah pemilihan pasangan untuk berkahwin. Hak ni nombor satu. Siapa yang bujang dalam TikTok kita ni, dekat FB ke, dekat masjid malam ni, kalau sedang mencari calon, jangan terburu-buru, jangan tergopoh-gopoh. Sebab dalam Islam inilah benda paling besar sekali. Yang lain tu dia main nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5. Kalau Kelantan kata, sebab kita main di Kelantan. Orang Kelantan kata dia jangan kebetulan. Dulu saya sembah tengok, lawa kenal. Hak ni kenyit kat aku kenyit kat hang. Ambil nombor kita jadi. Macam tu lah pilih bini, tak boleh accident. Tapi jodoh dia puas buat macam mana? Hak kawan tu langgar motor perempuan tu, kereta melanggar, dia pun tolong hantar perempuan pergi hospital. Jadi bini maklum. Pergi tolong hantar hospital. Tak apalah jodoh. Tapi nak sebutnya jangan bermudah-mudah. Okey, macam mana? Pertama, untuk lelaki. Bagi orang lelaki, kata Nabi SAW, sebab tajuk ni penting lah. Okey, ingatkan saya Ustaz Fidaus, last kita akan tutup sesi malam ni. Saya akan tinggalkan ibadah semua dengan syurga. Tajuk kita rumah tangga syurgawi. Apa itu S, apa itu Y, apa itu U, R, G dan A. Kita pegang elok syurga ni, jaga dalam rumah tangga kita insya-Allah. Okey. Apa kata Nabi SAW kepada ibu-ibu ayah yang ada anak perempuan? Maknanya nak cari lelaki. Kalau akak-akak yang bujang lagi, nak cari suami. Tengok kata Nabi SAW, idza atakum man yardawna khuluquhu wa dinuhu fatazawwijuhu. Nabi kata, kalau mai kepada kamu seorang lelaki yang berkenan nak buat anak perempuan kamu jadi isteri. Kalau bahasa faham kita juga, kalau mai seorang lelaki mengorat kita, kalau kita perempuan lah, berkenan kat kita, Assalamualaikum leha, aku suka kat hang, jangan jawab salam lagi, tengok dulu dua benda. Tak lo makna, tengok dulu cek lelaki hak mai rumah kita ni, nak kat anak kita ni, ada tak dua benda kata Nabi. Yang pertama, ada khuluquhu, akhlak yang baik. Maknanya hak lelaki hak bujang, hang nak pergi masuk minang anak orang, cek dulu aku ni akhlak selesai ke tak selesai. Memang tak selesai. Summary no. Kita saya ceramah ni pun Allah, kalau tanya bini saya,
Tu saya tak bagi dia duduk depan tu. Sayang pun tak. Kata ayam tak duduk depan malam ni, ganggu abang nak ceramah. Kan, takut kita cakap benda kita tak puas. Aduh, kita doa pada Allah, moga Allah bantu kita kan. Kita memang tak sempurna, tapi boleh tak kita berusaha jadi yang baik, akhlaknya sempurna. Satu akhlak. Yang kedua, dinumuh agamanya elok. Apa maksudnya Ustaz Firdaus? Rupanya Nabi nak bagi tahu kita, kata ulama daripada hadis ni, ada orang yang agama dia cantik, jadi itu imam. Dia bukan imam ni lah, imam lain lah. Jadi itu imam. Habis mayang tu je main bola kalau pendek. Akhlak fit. Tak reti bagi salam dengan orang tua. Orang tua senyum pun tak balas. Orang muda ni kan payah nak sembang orang tua, betul tak? Sebab phone lah. Dia tak reti kalau duduk sembang dengan orang tua, tak reti nak start perbualan tu. Nak sembang, wah batlong ni kita dulu biasa lah Ustaz kan. Pandailah cari tajuk. Tak reti nak bermujamalah, bermuamalah dengan orang tua. Adabnya kurang, apa ni, cakapnya kasar, menulisnya Masya Allah, videonya di TikTok, Allah, takut kita tengok. Ni orang Islam ke tak Islam, minta maaf no. Akhlaknya, walaupun agamanya Masya Allah, hafiz Quran, fiqahnya pandai, hadisnya dalam kepala, tafsirnya duduk belah ni, ingat belakang, tapi akhlak fail, tak boleh. Nabi membezakan kepada kita seorang lelaki yang nak jadi suami orang, seorang lelaki yang masuk nak minta anak perempuan kita, cek dia dua benda ni. Kalau ada dua benda ni, fatazawwijuhu, nikahkan dia dengan anak perempuan kamu. Kalau ada dua ciri ni pada seorang lelaki, kalau kamu seorang wanita, jangan fikir panjang. Ambil syarat sikit, ambil wuduk, istikharah sikit Ustaz lah. Esok ya Allah, rasa macam ya dah, nama pun nak fir juga. Kira jadi ya. Kan? Aduh, betul juga. Ustaz Imam tadi jangan jadi gerak no. Orang yang video dah dekat nikah tu orang pergi gerak. Atau aku setuju. Itu dua. Okey, lelaki. Okey, perempuan. Perempuan macam mana pula? Ni sebab kita dalam poin apa ni? Kalau siapa yang baru bersama kita ni, kita dalam poin pemilihan pasangan ni benda yang paling besar dalam Islam. Bincang tentang rumah tangga syurga ni, pasangan dulu penting sebelum nikah tu. Okey, perempuan lebih sikit. Ni lebih sikit. Apa dia kata Nabi SAW? Okey, kalau habiskan hadis tadi, Nabi kata kalau kamu tolak dua ciri lelaki tadi, Nabi bimbang takun fitnatun, berlaku fitnah atas muka bumi. Pasal orang baik dah tak mau, mesti anak yang tak baik. Ini bahaya, fitnah akan rosak rumah tangga kamu. Yang kedua Nabi kata wa fasadun fil ard, akan berlaku kerosakan di bumi ini. Maka kalau ada dua ciri tadi, cepat-cepat terima dia, ambil dia, insya-Allah. Okey, perempuan ada 4. Tunkahul mar'ah li arba'. Kata Nabi SAW dalam pemilihan pasangan ni, untuk seorang lelaki memilih wanita yang menjadi teman hidup dia, untuk mak ayah wali yang akan memilih menantu dia, tengok 4. Pertama, li jamaliha, rupa paras kecantikan dia. Allah Ustaz, saya kulit gelap, tak apa nak lawa, macam mana saya nak nikah? Tak? Siapa kata cantik mesti putih macam kursi tu? Tak betul. Okay? Saya tak cerah mana pun dapat yang nikah, alhamdulillah okey ya. Saya tanya, macam mana ayah, macam mana boleh suka kat abang? Abang kan gelap zaman belajar. Kan, Amri hanya gelap Amri. Kami satu bilik tuan, mengaji sama. Assignment saya dia buat. Kami satu kelas di universiti. Kan, ayah macam mana dia kenal kat abang? Abang kan gelap. Kata, tak, abang handsome pada pandangan saya. So nak sebutnya, jamaliah ni, kecantikan ni Allah bagi. Saya tengok isteri saya cantik, ada orang tengok isteri saya tak lawa pun. Kan? Ada orang tengok saya kita nampak lawa, ada tengok Allah kecil, herok spek besar pada mata, memanglah kan. Orang tengok macam-macam, pandangan masing-masing. Maknanya di jamaliah, maknanya rupa paras yang sedap dilihat, pandai berpakaian dia. Pilihlah wanita yang menjaga kekemasan diri dia, pandai berhias yang tidak membatasi batas tabarruj dalam Islam, pandai memelihara bau badan dia yang sehingga tidaklah ketika dia lalu, kata Nabi, lelaki tercium bau tu sehingga ikut bau tu, tak masuk syurga wanita ini. Tapi kenapa dia pakai juga wangian? Sekadar memotong bau badan sahaja,
Medical kata fitrah perempuan ni dengan haid dia, dengan faktor tubuh dia, baru dia lebih kuat daripada lelaki, jadi dia kena ada sikit wangian yang cukup syarat. Maknanya di jamaah liha ni pandai jaga bersih diri, comel diri dia, tidak kotor, bersih dan sebagainya lah. Satu. Yang kedua, Nabi kata ciri wanita ni pula, Ustaz bagi surat saman no? Kita sampai berapa? 2. Dua pagi lah. Baik. Sebab pukul 3 kita nak kena mandi, kita dah tahajud. Betul. Itu kita dah tengok bunyi pertama. Sekali juga sambung tu. Tak payah. Orang busuk mungkin tak payah. Boleh. Dia tahajud ni tak sebenarnya tidak. Lawak anda lah. Baik. Yang kedua kata Nabi SAW, wanita ni pula dalam kita memilih pasangan hidup nak pergi kat syurgawi saat ini, yang kedua adalah lima liha. Dia punya harta kedudukan dia. Kat sini setengah ulama letak tentang sama dengan nombor 3. Saya nak ringkas sikit. Nasabiha, keturunan dia. Apa maksud lima liha, linasabiha, harta dia, keturunan dia? Setengah ulama sebut adalah tentang yang ulama-ulama kita sebut ni, orang-orang tua sebut ni adalah sekufu. Kat sini lah sekufu, makna lebih kurang sama level. Kalau orang bandar betul tu, rumah kat mana? Rumah bawah KLCC tu, dia punya tengah KL tu. Nikah orang kampung saya Baling. Lepas tu kami tak minum ayam, kami minum ayah saya lah Baling. Dia masuk lagi kan. Oh berekor dan aku telan malam ni. Sedap kat dia ni noh. Dia halal lah. Dia pilih mati syahid. Dia pilih syahid. Halal mati tempat lain, mati dalam badan ceramah kan. Syok sikit kan. Makna takut tak sekufu ni bahaya kan. Waktu nak nikah tu, waktu nak merisik tu, ni liha hang kerja apa? Aku tak ada kerja apa, kerja kecil-kecil berapa gaji hang? 44,000 dia. Lepas tu hang berapa gaji lelaki? Aku baru 2,000 lebih, tu pun buat grab, dapat ada customer dah. Takut beza jauh sangat dibimbangi lima liha linasabiha tu tak berapa kenal, takut masalah kemudian hari. Tak kira lah istilah-istilah Melayu biar awak hidup ke apa, ke isteri tanggung suami. Walaupun sebenarnya benda tu dalam syariat tak ada masalah. Okey je, kalau setuju tak ada masalah. Dia tak ada satu keputusan tengah, tak ada. Okey, tapi dibimbangi kat situ. Baik, ringkas semula. Nombor 2 tadi, lima liha. Dia dari sudut hartanya, harta yang terpelihara, harta yang terjamin, harta yang halal. Linasabiha, keturunan dia keturunan yang baik, keturunan yang comel. Setengah orang tanya saya, Ustaz, apa hukum Said kahwin dengan Syarifah ni? Said mesti cari Syarifah, tak boleh cari nama lain. Tak ada masalah selagi mana ianya tidak bertentangan dengan syarak. Kan? Tak ada masalah benda tu, boleh je, jalan je. Last sekali kata Nabi, dinikahin juga wanita ni. Yang keempat adalah lidiniha. Kena tengok juga yang ni sama dengan lelaki tadi, dia punya agama dia. Sama dari sudut agamanya, Islam confirm lah Ustaz, tapi maksudnya pendidikannya sama. Walaupun Ustaz Firdaus saya jumpa di rumah mertua saya, alamak sebutlah pula dia naik live. Pasal ramai dia tak tahu pun rumah mertua saya ni PPR Kerinci, projek perumahan rakyat kan, banyak flat. Ada satu hamba Allah ni, Pak Long ni, saya panggil lah Pak Long, lelaki, dia kaki seorang selalu di masjid. Satu orang tu habis semayang dengan dia main silau dengan saya, dia kata, Ustaz, nak tahu tak Ustaz, saya mula-mula kahwin tu, saya tak erti baca Quran. Uish, macam mana jadi suami Quran tak erti baca? Saya fikir dalam hati lah. Lepas tu dia macam boleh baca, kita punya hati. Tapi Ustaz jangan bimbang, walaupun saya tak pandai Quran. Dia jawab, sebab apa saya kahwin dengan isteri saya guru Quran. Oh, isteri dia guru Quran. Maklum, setiap malam anak-anak kecil main mengaji kat rumah mereka. Jadi salah seorangnya anak murid paling besar suami dia. Duk baby. Mana dia ajak suami dia dengan anak-anak murid budak-budak yang duduk perumahan tu. Sampailah hari ni dua-dua lancar baca Quran. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Tu kat situ kuasa istikharah, kat situ kuasa jodoh yang Allah tentukan. Tu selesai kat situ. Baik. 2 campur 4 tadi, inilah ciri yang Nabi sebut menjadi benda penting dalam pemilihan pasangan hidup kita. Yang ni kena jaga sungguh-sungguh. Sebab semua ciri yang ada 2 pada lelaki tadi, ada pada Abdullah bin Abdul Muttalib. Semua 4 ciri yang disebut oleh Nabi dalam hadis tadi ada pada Sayyidatina Aminah binti Wahab.
Semua ciri ini ada pada ibu dan ayah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menjadikan lahirlah seorang insan yang teragung. Nanti Ustaz video dia tariklah nanti apa ni, Qamarun, malam-malam tabaru kan. Macam mana ayat tu? Allah apa? Macam mana Qamarun? Allah apa starting dia tu? Qamarun apa ni? Wa ajmalu minka lam tarqat ta'ain. Wa atyabu minka lam taridin nisa'u. Dilahirkan oleh seorang perempuan yang paling baik, paling solehah, paling comel, Sayyidatina Aminah. Kan? Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Lahirnya Nabi daripada Abdullah dan Sayyidatina Aminah ini seolah-olah Nabi boleh memilih bagaimana kehidupan Nabi, bagaimana rupa paras yang Nabi inginkan. Sebab apa? Lahir daripada dua orang yang sangat mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kat sini habis turunlah hujah. Saya minta maaf kepada semua, walaupun poin ni setengah orang kata poin gaduh. Tapi bukan masalah gaduh, masalah kebenaran lah. Ada setengah golongan kata ibu ayah Nabi tempatnya dalam api neraka Allah. Dan saya rasa kena istighfar balik. Kat mananya? Kalau dah kat sininya peliharanya ibu ayah Nabi, keturunan Nabi, kan ada pula dalil Quran, wa ma kunna mu'azzibin hatta nab'asa rasula, tidak diazab seseorang sebelum datang kepadanya seorang rasul. Maka Nabi belum diangkat menjadi Nabi, ibu ayah Nabi takkan masuk neraka Allah sebab Allah dah janji tidak diazab. Maka balik pada semula poin kita tadi, mestilah ibu ayah Nabi adalah kalangan orang yang mulia, yang baik. Maka dalam membina rumah tangga syurgawi ini mesti memilih pasangan hidup, pasangan yang melengkapi ciri yang Nabi sebutkan tadi, insyaAllah. Kita nak? Ada nak tanya soalan ke? Jadi bukan kerana nak dengar ayat ni. Nak share. Semua bagi main itu buat orang tanya soalan. Ustaz Abdi tanya kan? Ada orang tanya? Ustaz tanya semua. Sudah dia buat main aku ni. Ada, main dah. Apa nak tanya kat tanya? Berapa main ni? Buatlah itu yang apa? Macam mana? Betul lah. Ada tak? Buat dalam tempat lama ada minta tanya. Ada. Saya ni buat lagi tu dengan saya terima nak bagi lagi dia dikumpul, tapi lagi dia tak mau ni. Ada juga macam tu. Ada juga. Sudah. Ya. Tak kita teruskan. Baik. Okey, jom kita ringkas. Okey, lagi siapa yang tulis nota dekat TikTok tulis